Okey, Assalamualaikum. Selamat datang ke siri seterusnya dalam podcast Recharge Usahawan. Recharge Usahawan jadi seperti biasa tiap-tiap episod kita akan ada tetamu ataupun panel yang kita akan jemput untuk berkongsi beberapa idea tentang industri dan spesifik tentang bisnes kan. Dan hari ini kita ada tetamu istimewa juga dan seperti biasa saya perkenalkan mungkin nama saja, kemudian kita bagi peluang lah kepada panel kita untuk berkongsi sedikit tentang bisnes dan kita akan bermula kita punya sembang ataupun sharing lah. Jadi dalam podcast Richard Usahawan ni kita basically ada 3 main pillar kita lah yang kita akan atau tujuan kenapa kita buat. Satu, kita nak sharing tentang ilmu-ilmu, idea bersama dengan usahawan-usahawan lain. Satu lagi sebagai satu platform untuk kita buat networking. Ini sekarang ni dah zaman online serba-serbi dah canggih apa semua kan. Tak perlu tunggu nak buat networking offline. Kita boleh buat juga online. Mungkin satu hari kita boleh kembangkan lagi platform begini untuk kita buat di tempat yang lebih besar lebih besar, dewan yang lebih besar, ada audience live ke mungkin InsyaAllah satu hari. Dan lagi satu untuk kita upgrade lah untuk kita dapat idea bersama-sama dengan rakan-rakan lain. Jadi hari ni bersama dengan saya saudara Afif. Jadi mungkin boleh perkenalkan kepada audience nama, sedikit latar belakang dan Afif buat apa sebenarnya. Okey. Hai, Assalamualaikum. Saya Afif. Saya adalah pengasas bersama produk Natesti lah. Basically Natesti ni adalah produk mentega kacang yang kita asaskan. Actually yang pengasas dia adalah wife saya lah. So basically saya co-founder lah. Ya, betul. Natesti mentega kacang atau biasa orang panggil peanut butter lah. Peanut butter kan. Jadi kalau untuk penggemar peanut butter macam saya first time dapat tahu yang diorang punya peanut butter ada perbezaan. Jadi mungkin kita akan tanya sikit lah. Tapi sebelum kita go detail into business ataupun sedikit tentang story kenapa Afif dengan wife start business ni kan. Mungkin secara general dulu, apa perasaan industri tahun ni so far nak ujung tahun dah. Masuk ke tahun 2024. So, how's the temperature kan? So far macam mana? Okay, just untuk explain lebih detail sikit about kita punya produk lah. Natesti ni actually produk mentega kacang tanpa gula. Basically target kita adalah customer yang mengamalkan gaya hidup sihat lah, diet sihat. So basically produk kita memang tiada gula, tiada pengawet dan tiada penambahan perasa lain lah. So kalau saya cerita sikit general ni supaya nanti kita masuk bab soalan coach tadi. Alright, okay. So produk mentega kacang kami ni kalau ikutkan kita inspired daripada Americans lah. Those American dan Australian memang diorang amalkan produk mentega kacang tanpa pengawet. Basically dia punya tekstur memang dia lain sikit. Dia sangat berbeza betul. Sebab first time saya punya experience. So saya memang seorang penggemar peanut butter lah. Memang dari sekolah sekolah rendah dah memang makan dia punya breakfast harian tu. Kalau tak sempat buat lain, roti apa nama dengan peanut butter je lah. Spread peanut butter je lah. Itu je lah kan. So basically texture tu memang berbeza lah saya nampak kan. Yes, kalau mungkin boleh explain kalau sikit. normal peanut butter dia biasanya tekstur dia macam lebih likat sikit lah, dia keras. Kalau produk mentega kacang yang natural ni dia memang cair. Dia because dia tak tambah stabilizer. Tapi dia punya disadvantage dia adalah pada sampai satu tahap tu dia akan ada separation oil. So itu beza dia lah. Tapi macam di US kalau kita tengok 85 kalau daripada 100 rumah 85% setiap rumah tu mesti ada produk mentega kacang. Tapi berbeza dengan Malaysia lah because culture kita tak makan roti ni bukanlah makanan ruji kita. Betul. So berbalik kepada soalan Coach Al, apa ramalan industri tahun hadapan atau perasaan generally tahun ni macam mana? And mungkin tak ramalan lah, kita bukannya magician betul. Ramalan apa semua kan. Mungkin pendapat ni lah. Mungkin pendapat ataupun perasaan kan. Okay, so kalau ikutkan macam
bisnes kami ni kita start sebelum PKP lah. Okey. Pada tahun 2018. Okey, ni bukan baby COVID lah tak. banyak bisnes start masa COVID Yes. kan. Ni bukan So ni kita bukan. almost baby lah, tapi kita start memang sebelum tu. Okey. Lebih kurang setahun sebelum PKP semualah. Okey. Jadinya ramai orang cakap sebenarnya COVID ni sebenarnya dia macam bubble tau. Dia benda tu bersifat memang sementara. Kalau ikutkan contoh sebelum PKP, banyak benda lah. PKP ni mengubah banyak benda dan dia banyak create peluang, tapi kebanyakannya adalah sementara. So kalau macam sebelum PKP, mungkin bisnes macam setengah bisnes tu macam biasa saja. Dia mungkin dia punya trend dia menaik, tapi dia tak menaik macam PKP sampai memang ada certain business boleh buat profit lebih daripada 10 ataupun 100 kali ganda kan. So bila habis je PKP semua ni, kalau kita tengok trend sekarang ni, bisnes pun memang ada yang slow. Even tahun ni saja bisnes F&B lah especially. Kita tengok daripada start even tahun lepas pun banyak yang dah start tutup. Even tahun ni lagi worse. Banyak tutup dengan kenaikan impact daripada kenaikan harga barang. Betul. Impact daripada USD, RM. Banyak-banyak impact lain. Dan pada masa sama impact daripada COVID tadi lah. Macam saya cakap, ada setengah rakan usahawan dia gelarkan COVID ni memang macam bubble, memang temporary saja. So benda tu sangat sementara. So habis je benda tu, dia kembali kepada normal balik. So basically kalau bisnes yang tahun baru start waktu COVID macam tuan cakap tadi, baby COVID kan. Kebanyakan bisnes yang impact yang banyak tutup adalah bisnes yang macam tu. Sebab mungkin experience dia kurang experience, dan dari segi dia punya dia punya reserve dia tak kuat. So kebanyakan bisnes macam tu memang tutup. Setahun je habis je kontrak dengan premis tu dia tutup. Tapi banyak bisnes yang masih survive kita tengok sekarang ni, bisnes yang memang to say ada experience 3 tahun atau 5 tahun ke atas lah. Mungkin dia dah start sebelum COVID. yes, dia dah start sebelum COVID. So dia ada experience lebih sikit dan dia punya cash reserve pun ada lebih sikit. So sekarang ni dia masih bertahan sikit lah. Walaupun sekarang ekonomi macam slow, tapi those yang saya cakap 3 tahun ke atas ni ataupun 2 tahun ke atas ni, dia bertahan. Dia bertahan lagi. Dan saya nampak benda ni sekarang ni, sebab bila sesuatu impact ekonomi ni jadi, akan ada suntikan ataupun daripada government, dia akan ada benda-benda lain yang akan perbetulkan balik lah. Kita panggil correction lah. So saya beranggapan dan harapan saya lah, by hujung tahun ni ataupun tahun depan, dia punya impact ekonomi terhadap bisnes, especially F&B sendirilah, dia akan naik insyaAllah. Okay. So mungkin kalau audience terdengar tadi kan, cara Afif explain tu macam lain sikit kan, bukan macam usahawan F&B sangat. Sebab sebenarnya background dia bukan F&B tau. Okay. Background dia bukan F&B kan. Jadi cara dia explain tu, jadi korang tak boleh tanya kan, so aku tanyakan lah. Mungkin so in general mungkin ekonomi ataupun industri F&B ni, kalau yang mana start zaman PKP dia nampak sebagai peluang, tapi sebenarnya kita pun tak tahu kan PKP Betul. ni, sekarang kita boleh cakap rasa macam bubble. Betul. Tapi masa benda tu berlaku kita tak tahu. Betul. Ini berterusan ke, berapa lama COVID ni akan akan terjadi. Betul, atau berapa setuju. lama kita dalam keadaan macam tu kan. Kita tak tahu sebenarnya. Sekarang kita boleh cakap lah kan, benda tu bubble, benda tu sementara. Betul. Tapi mungkin Afif boleh share sikit lah. Sebenarnya background Afif sebenarnya bukan F&B kan. Okay. So mungkin boleh cerita background sikit. Dan apa advantage ada background selain daripada F&B bila buat bisnes F&B ni? Okay, saya cerita daripada awal, Daripada daripada ni awal sikit lah. Maksudnya Boleh, daripada boleh. saya study semualah. Boleh. So basically ini produk saya dengan wife saya lah. Natas Okay. ni diasaskan oleh wife saya dan saya adalah co-founder lah. Okay. So saya dengan wife ni kami Memang minat. wife yang wife dia memang minat eat healthy ni lah. Okay. Dia suka benda-benda yang less sugar, tak ada garam ni dia suka lah. Okay. So saya walaupun saya tak suka, tapi kita at the end kita terpaksa ni lah, because of benda tu bagus juga kan. So kami adalah basically kami kenal sebelum kahwin, kami kenal di UIA lah. Kita ambil degree in accounting, perakaunan di UIA. Perakaunan perakaunan. perakaunan. Ni orang tahu kira-kira tau. Dia nampak macam pandai tapi sebenarnya lagi teruk sebenarnya. So kita Itu usahawan selalu cakap macam tu. Dia orang cakap
humble kan. So kita saya dengan wife ada degree in accounting, perakaunan. Lepas tu kita sambung belajar di UiTM. Wife saya ambil master in accounting, saya ambil master in forensic accounting and financial criminology lah. Okey. So itu mungkin benda yang jarang-jarang kita dengar forensik itu kira macam orang-orang yang macam buat forensic audit, orang yang buat apa nama? Ada satu tu macam CSI ke apa. Macam CSI. So basically term forensik ni dia reflect kepada apa-apa yang kita buat dan benda tu akan dibawa ke mahkamah lah. So that's why forensik, macam kita biasa dengar forensik ni macam mayat kan. Betul, So basically benda tu dia buat, so at the end benda tu akan dibawa ke mahkamah lah. Mahkamah untuk ni lah, untuk perbicaraan dan sebagainya lah. Okay. Pembuktian pembuktian. Betul. Forensic audit ni macam kita cari-cari lah, cari-cari paper trail, cari-cari. At the end memang dia akan bawa ke mahkamah lah. Benda okay. tu. Dia akan bicara something macam tu lah. So selepas daripada tu saya masuk banking, wife saya buat auditing lah. So saya masuk banking 7 tahun. Selepas tu saya di salah sebuah agensi kerajaan ni lah. So saya menariknya memang saya sukalah kerja saya waktu tu lah. Saya di Jabatan Operasi Khas dekat agensi tu. Memang kita buat kerja-kerja yang macam dalam movie lah kalau kita tengok. Memang kita movie yang spesifik lah, yang banyak buat investigation kan. Sebab yang ada scene lawyer pergi kat court. Betul. Bawa beg besar-besar, bawa kotak kan. Dan orang tak tahu kita ada pistol. Kita memang macam saya kat dalam movie lah, macam private investigator macam tu. Tapi kita punya jawatan pun, saya dulu adalah IO lah, investigation officer di agensi lah. Dia ada keperluan untuk keselamatan lah untuk keselamatan. So berbalik kepada Natesti tu, bila saya di agensi tu, saya at one point saya nampak benda ni boleh pergi jauh. Jadinya wife saya buat, waktu tu kami pindah di Bangi. So wife saya berhenti kerja. So saya nampak benda tu boleh pergi jauh. Dan saya nampak macam wife saya memang minat berniaga daripada dulu. Tapi benda tu macam sekejap lepas tu dia dah berubah direction. Jadi saya nampak this time kalau nak buat kena buat betul-betul lah. So saya nampak benda ni boleh pergi jauh dan ada harapan, ada potensi. So at one point saya fikir that's it, saya akan stop sekejap makan gaji ni. Walaupun saya sangat minat dengan kerja saya waktu tu, saya stop sekejap dan saya niat saya untuk tolong wife saya lah. Saya ada certain saya dah set certain goal dan kalau dah achieve semua goal tu, saya actually plan awalnya saya decide untuk keluar dan kembali makan gaji, something macam tu lah. Itu pada awalnya lah. Pada awalnya. Tapi sampai sekarang dah berapa tahun dengan ni bisnes? Sebenarnya 5 tahun dah. Dah 5 tahun. Tapi belum sampai lagi Actually goal tu dah capai dah, tapi kita macam dia dah tak jadi lah untuk patah balik makan gaji kan. Takut jugalah sebab kita pun yalah sebenarnya kerja sendiri ni pun ada risiko dia. Tak semua orang fit untuk tak semua orang fit untuk makan gaji dan pada masa sama tak semua orang juga fit untuk kerja sendiri. Sebagai usahawan. So setiap orang dia ada path dia masing-masing lah. Jadinya macam saya bila dah macam ni fleksibel. Kita tak banyak masa. Usahawan ni dia tak banyak masa tapi dia fleksibel. Ada orang silap, dia orang cakap usahawan boleh lah banyak masa kan kerja sendiri. Tapi sebenarnya tak kan. Sampai malam tidur pun fikir pasal kerja kan. Dia mungkin ada flexibility dari segi dia tak adalah operate daripada 9 to 5 macam certain kalau kita makan gaji kan. Tapi kadang-kadang kita punya operasi tu lebih masa kan, atau masa tu tak berketentuan lah contohnya kan. Tapi best lah kan kita tengok macam mana seorang pakar forensik audit berpindah menjadi seorang usahawan. Jadi so seorang yang faham tentang accounting, numbers kan, dan faham juga keperluan untuk kita simpan rekod apa semua kan. Mungkin ada apa masalah yang mungkin kau perasan ramai usahawan ada atau berlaku kat ramai usahawan when it comes to accounting and numbers ni? Jujurnya saya sendiri pun kita pun sistem kita macam tak adalah perfect sangat. Kita punya habit untuk record keeping ni pun tak perfect. Tapi apa yang saya boleh sharing waktu kita ni lah, dulu kerja saya memang kita pergi ke company
dan kita buat analisa dia punya record dan dia punya perakaunan. Jadinya kebanyakan bisnes ni kadang-kadang tak semestinya bisnes yang maju. Ada bisnes yang kecil, dia baru developing, dia baru nak maju. Kadang-kadang mungkin dia rasa awal-awalnya bisnes saja je, tapi bila dah buat setahun 2 tahun bisnes dia meletup apa semua kan. Tapi dia tak ready dari segi record keeping tu. Awareness on financial punya ni dia tak expose, tak well expose. Jadinya bila record keeping ni dia tak maintain betul-betul, dia akan impact banyak benda. Especially mula-mula sekali internal sendirilah. Internal sendiri pun dia tak tahu. Contoh kalau kita tanya bulan ni sales berapa, cost berapa, dia pun tak tahu dan dia tak boleh nak manage. So sebenarnya benda tu akan ada impact pada business lah. Mungkin short term dia tak nampak sangat, tapi long term bila kita tak tahu cost apa yang kita incur, kita akan spend lebih daripada apa yang kita dapat, something macam tu. Dan at the end macam semua orang takut lah lembaga kan. So lembaga ni, kalau lembaga hasil lah, lembaga hasil dalam negeri ni, bila dia datang, dia investigate. Lembaga hasil ni dia ada dua lah. Dia audit dengan investigation. Audit ni macam normal audit macam biasa lah. So investigation ni adalah dia deep through sikit. Dia lebih sikit. Dia akan korek dalam sikit. So kalau lembaga hasil datang, dia datang first kali dia nak tengok record lah benda-benda macam tu. So kalau record tak ada berterabur, eventually dia orang akan buat satu what we call assumption lah. Dia mungkin dah ada benchmark. Okay, kalau industri sekian-sekian macam ni, dia punya gross profit dia certain macam ni. So dia akan buat andaian. Dan andaian tu of course dia akan melebihi par sikit lah. Sebab andaian ni takkan dia nak under ni kan. So dia akan lebih sikit. So kalau you rasa tak setuju, you kena prove dan adalah dia punya cara dia. Tapi bila dia buat andaian macam tu, of course bebanan dia tu mungkin akan lebih kepada usahawan sendirilah. So benda tu akan merugikan. So that's why record keeping. Especially kita sedih sikit lah kita tengok, kalau macam kita tengok kawan-kawan usahawan kita, even kita sendiri pun kita tak jaga record tu dengan betul. Mungkin awareness tak ada, ataupun education itself lah. Maksudnya skill cara nak susun, nak simpan dan kepentingannya kita tak alert. Jadinya sayang lah. Dan just nak share sikit lah. Kita tengok kalau kat berita biasa banyak-banyak kan, usahawan tudung, even saya rasa 2 tahun 3 tahun lepas ada usahawan tudung hampir bankrupt because of lembaga hasil datang. Lepas tu dia tak boleh nak prove. Receipt dia semua dah hilang. Dia cakap kita tak ada, tak simpan kan. Tapi pada masa tu tak boleh nak buat apa lah. So hampir declare bankrupt. Tak boleh nak buat apa. So okay, so podcast ni bukan untuk menceritakan tentang mana-mana agensi lah. Lagi satu, saya pun bukan expert lah. Ini just sharing lah. Ini just sharing daripada pengalaman Afif sendiri kan. Tapi kita bukan nak menjurus kepada situ, tapi mungkin apa yang kita boleh ambil daripada apa yang kau cakap tadi is record keeping lah, record keeping kan. Jadi memang kita bila buat bisnes ni, yang best bukan record keeping. Yang best adalah bila sales masuk semua kan. Tapi masalah kita is kita tak tahu kan, bila kita tak simpan rekod, jadi kita tak ada cara untuk kita nak buat analisa. Kita tak ada cara macam mana nak ukur. Dan saya selalu cakap apa yang kita boleh ukur, kita boleh buat lah. Kita akan buat lah kan. Dan apa yang kita boleh ukur ni, kita boleh improve. What you can measure, you can improve kan. First kali kita nak ukur lah. Kita nak tengok performance, kita kena ada data kan. Kita kena ada data kan. Sekarang ni orang cakap data is king kan. Dengan internet lah apa semua, macam-macam data orang nak sekarang. Jadi ini basic data atau basic record yang kita sepatutnya simpan. Dan kita bukan cerita kepentingan ataupun problem dari segi bila nak buat checking lah, benda-benda macam ni lah, audit atau sebagainya. Even kalau kita nak kembangkan kita punya business pun, kita mungkin lah, kita start mula business tu, kita macam kau juga tak adalah kata business ni boleh pergi jauh, boleh kembang kan, boleh betul-betul meletup apa semua kan. Kita kadang-kadang tak jangka. Tapi bila kita tak ada rekod, dan bila kita rasa bisnes ni boleh tahan juga kan, kita nak kembangkan pun tak boleh. Sebab apa? Kita nak pergi buat loan contohnya, kita nak buat kita nak raise capital contohnya, nak cari modal, tapi kita tak boleh nak tunjuk kan, bisnes macam bagus, kedai ada, sale bagus, customer makin banyak, tapi kita tak ada rekod, kita tak tahu berapa banyak improvement. Jadi itu pun
akan membantutkan pertumbuhan bisnes kita jugalah. Apa yang kita rasa macam mula-mula main-main, tapi lepas tu pun tak boleh nak kembangkan juga. Betul. Kan? Macam kita orang pun sedih jugalah bila tengok usahawan kadang-kadang jumpa kita minta tolong. First kali kita cakap boleh nak tolong, tapi kita nak kena tengoklah rekod kan. Betul. Sebab kita tak tahu nak tolong kat mana. Rekod tak ada. Bertahun-tahun tak buat accounting, tak submit audit apa semua, memang banyaklah masalah. So mungkin kat sini kita boleh nampak, tadi kita awal-awal kita cerita pasal F&B kan. Tapi partly of growing any business lah, nak kembangkan business, data tu penting lah. Betul. Record keeping tu I think basic. Dan ada juga Hafiz cakap tadi, dia bukannya kita tak tahu, kadang kita punya sikap lah. Betul. Kan, kita punya habit kan, kita tak simpan rekod, kita buat sambil lewa. Betul. Kan. So saya selalu gak cakap lah, macam guest kita yang lepas kan, saya selalu berdebat lah dengan Brother Shah kita kan. So kita kadang-kadang tak respect kita punya business kan, kita tak respect benda yang kita ada ni, benda yang bagi rezeki kat kita ni, tapi kita tak jaga dia, kita tak respect, kita tak jaga rekod tu betul-betul, sampaikan business tu tak boleh nak grow, business tu tak dapat nak terus membantu kita kan, sebab kita tak respect. So mungkin itu satu sikap yang kita mungkin boleh perbaiki lah, boleh perbaiki. Jadi kembali kepada spesifik your business lah. Macam mana perkembangan so far kan, dah 5 tahun ni, dan nak bawa bagaimana peanut butter ni sebenarnya. Ada macam kau cakap tadi, adalah peluang nampak boleh pergi jauh kan, tapi bila dah buat tu, sekarang dengan yalah kompetitor barang-barang lain yang ada preservatif pun banyak kan. Betul. Jadi macam mana persaingan tu, dan macam mana perasaan sekarang, dan tahun depan macam mana planningnya kan. Okay, mungkin boleh share sikit. So Natesti ni adalah produk lokal lah. Kita office kita base dekat dulu asalnya di Jalan Reko, Kajang. Lepas tu kita move di Southville City, Dengkil. So kita punya produk ni memang fokus untuk healthy punya line. So kita punya target customer pun adalah those yang eat healthy, yang aktif, bersukan, yang macam tu. Yang especially those yang ambil kurang gula, yang benda-benda yang sihat lah. So kita hala tuju Natesti ni kita jelas lah. Pada awalnya bila kita set up business tu, kita dah ada kita punya roadmap kita sendiri. So tahun pertama kita nak buat apa, tahun kedua nak buat apa, tahun ketiga apa kita punya target kita. So kalau cerita daripada awal tu, mula-mula kami buat di rumah. So kita waktu buat di rumah tu kita dah ada target dah. 1 tahun akan datang apa yang kita nak buat, 2 tahun akan datang apa, 3 tahun akan datang apa. So macam kami sendiri Natesti ni, kita try daripada tahun kedua, tak silap saya tahun kedua, tahun ketiga tu kita dah tahun kedua kita dah start improve kita punya quality product dari segi persijilan lah. Macam contoh Natesti ni kita antara produk micro business peanut butter yang ada persijilan halal. Okay. Dan halal ada. Sekarang kita Mesti pun kita ada. Okay. Mesti ni basically akronim singkatan daripada makanan sihat tanggungjawab industri lah. Basically ini adalah food safe punya program daripada KKM lah. Food safety. Jadinya kita ada persijilan tu. Actually susah nak tengok micro business. You tengoklah those yang jual sambal apa semua, susah. Because program tu sendiri susah. Dan kenapa benda tu susah adalah because of dia punya objektif sendiri tu adalah untuk menjaga customer lah. Okay. So itu kita punya priority lah. Kita nak jaga customer, kita nak bagi the best quality kepada customer lah. Di samping benda tu kita jaga daripada segi safety, daripada segi pemakanan sendiri. Dan baru-baru ni alhamdulillah kita baru apply persijilan Healthier Choice daripada KKM. Okay. So sedikit pasal Healthier Choice ni ia adalah program daripada KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia perkenalkan logo. Kalau biasa sekarang kita tengok produk air berkarbonat kan. Kalau kita perasan kebanyakannya memang ada Healthier Choice. So basically Healthier Choice ni adalah perbandingan di antara produk yang sama. Contoh kalau brand A, brand B, brand C, yang mana yang lebih sihat. Dia ada spek dia lah. So kalau perasan macam mana, kadang-kadang kita pelik, kenapa produk bikarbonat ni bukan banyak sugar ke apa kan. Jadi macam mana boleh dapat healthy choice kan? Okay. So basically because
player yang besar, company yang besar ni, dia nak ubah mindset benda tu. Kadang-kadang dia nak ubah. Orang kata tak sihat, okey, dia nak jadikan benda tu sihat. Kalau tak sihat pun adalah jadi lebih sihat. So maksudnya those yang selalu consume banyak gula tu, dia less sugar, dia kurangkan sikit. Dan ada setengah produk ni dia masukkan stevia. Dia memang jadikan dia lebih sihat. Bukannya sekadar omongan kosong kata, tapi memang proven dekat lab. Bukan sekadar nak dapat label tu kita. So dia bukannya sekadar branding lah Bukan. Dia memang ada specification sebab dia. KKM sendiri dia dah ada set standard yang tinggi untuk tu. Maksudnya you kena meet certain criteria untuk dapat persijilan tu. So kalau kita tengok memang sekarang ni cubalah lepas ni pergi tengok dekat chef dekat dalam peti ais kan. Kalau kat pasar raya tengok produk-produk bikarbonat sekarang dah ada logo Healthy Choice. Yang tu memang inisiatif dari KKM lah. Kalau di Singapore dia ada badan dia sendirilah yang manage benda tu. So kalau macam Natesti sendiri, basically kita adalah satu-satunya peanut butter yang ada Healthy Choice dekat Malaysia ni. Kalau satu-satunya satu-satunya local brand ke ataupun local memang ke import brand pun so memang tak ada. Kau dah tengok lah kan range yang ada dekat supermarket tu kan. Boleh check lah actually dalam database lah. Database KKM pergi ke Healthy Choice KKM. Dalam tu dia ada boleh semak database. Cuba cari produk peanut butter, klik produk peanut butter dan yang akan keluar satu brand je. Nama company kami lah. Natesti ada so mungkin kita boleh minta kita punya editor letakkan logo rupa dia macam mana ada insert sikit kan. So dia akan keluar FAF Trading. Itu kita punya nama company lah. Dia berdasarkan SSN. Kita punya brand adalah Natesti. So mungkin kita boleh minta dia keluarkan tu macam mana rupa Healthy Choice tu tadi. Tapi setakat ni kita ada 5 SKU. Cumanya yang dapat Healthy Choice tu satu SKU je. Bukanlah sebab yang lain tu tak sihat. Tapi mungkin kriteria dia tu ada certain yang kita tak met. Dan satu lagi because nak buat Healthy Choice ni cost jugalah. Setiap persijilan dia memang cost. Yang mana? Produk yang mana? Yang Original Chunky. Produk tu memang 99% adalah peanut. Kita tak campur apa-apa benda selain daripada tu. Melainkan 1%, less than 1% actually. Garam je. Itu saja. Alright. So nanti kita boleh tengok mungkin kita boleh letak insert sikit. Tapi saya menarik dekat situ sebab kau cakap tadi kan memang dari awal nak fokus kepada healthy dan keselamatan kan keselamatan dan juga kita punya target market tu, target audience kita untuk produk kita tu nak make sure benda tu best lah untuk diorang kan. So aku rasa benda ni benda yang penting lah sebab kadang-kadang kita ni start business usahawan ni kan. Kenapa buat bisnes? Sebab nak banyak duit, sebab nak kaya. Jadi ini kadang-kadang kan so fokus kita kena betul lah kita nak keluarkan satu produk, nak buat satu servis kan. Apa tujuan dia? Kita nak supaya apa problem yang kita boleh solve kan. Apa solution yang kita nak boleh provide so macam aku sukalah bila dengar Hafiz cakap tadi dia jelas kita nak pastikan kita keluarkan produk makanan, kita nak pastikan benda tu sihat, benda tu selamat, kan, benda tu sedap, dan kita buat kita ambil effort lah kan untuk pastikan kita dapat sijil halal, sijil keselamatan, sijil yang boleh memberi keyakinan kan kepada kita punya pelanggan yang apa yang kita buat ni bukan sekadar kita nak ambil duit dia lah kan, nah ni produk aku nak ambil duit kau kan, tapi nak selesaikan apa dia punya keperluan kan? Dan just nak share sikit lah tuan. Biasanya nak persijilan ni kalau kita tengok kadang-kadang kita terfikir kenapa orang ni tak ada halal kadang-kadang kita tengok produk ni sambal kita duduk tanya kan. Kita tahu peniaga tu peniaga beragama Islam contohnya. Kita tanya kenapa tak ada halal dan because of tak ada halal kita tak beli. Dan kenapa persijilan ni you tak ambil kenapa tak ada mesti Sebenarnya untuk buat persijilan ni the cost dia sangat tinggi lah. Even macam contoh halal jakim, banyak benda yang dia tengok. Walaupun produk kita halal tapi kadang-kadang mungkin because of kita tak ada dana yang cukup, especially peniaga micro business ni yang kecil ataupun SME mereka tak ada dana nak spend untuk benda-benda macam tu. So halal sendiri pun dah makan banyak cost. Mesti pun memang ada involve lah cost dan documentation apa semua. Dan Healthy Choice pun untuk hantar kat lab je habis beribu. Jadi
kita kadang-kadang kita kena tahu benda tu jugalah, sebab dari situ kita boleh justify lah kadang-kadang apa cost yang company tu input. Kenapa kadang kita persoalkan kenapa produk ni mahal produk ni boleh jual murah je. Macam tu. Ini salah satu contoh lah. Kita selalu buat andaian lah. Andaian, kita pun sama betul. juga. Kita buat andaian juga kan. Kita compare, intercompare tanpa menyiasat atau tanpa kita ambil tahu apa yang sebenarnya produk-produk ni kos untuk menghasilkan produk-produk tu kan. Jadi kita sekadar buat andaian macam tu je. Betul lah ada consumer yang sekadar dia tengok harga. Tapi yang mungkin sedikit faham tentang kos pengeluaran produk ni, mungkin dia akan boleh appreciate lah kalau produk yang healthy biasanya lebih mahal daripada produk yang tak healthy. Kan? Tapi again lah, berbalik kepada tujuan kita nak buat bisnes tadi. Memanglah ada kos kan. Semua nak buat bisnes pun ada kos. Tapi macam kos memulakan perniagaan ataupun kos nak dapatkan pensijilan ni, kalau kita lihat sebagai kos, memang kita nampak berat lah nak buat. Tapi kalau kita anggap benda tu sebagai satu investment, kan, kita satu investment, pelaburan yang bila kita dapatkan pensijilan tu, dia akan mendatangkan hasil yang lebih baik. Kan? Jadi kita memanglah kita kena plan kan. Itulah kembali tadi kepada data kan, kenapa accounting tu tadi penting kan. Jadi kita boleh buat planning lah kan. Kita boleh agak kan, kalau dah buat bisnes tu tahun pertama, tahun kedua mungkin kita nak ambil sedia halal. Jadi apa kos-kos involve kan. Kita faham benda tu investment, tapi berapa harga dia, berapa harga nak dapat. Adakah kan? berbaloi, berbaloi sekarang, adakah fit kita punya objektif. Sebab kalau tanya saya, sebab kadang-kadang bila ni kita ambil sentuh isu halal lah. Actually isu halal ni antara isu yang hot juga sekarang ni. Sebab saya rasa Timbalan Perdana Menteri kita akan bakal launch something big untuk halal JAKIM ni. Betul. Soon. Nanti dengarkan announcement. Bukan di sini itu podcast lain. So ini blooper lah tak ada. Ini memang Timbalan Perdana Menteri ada akan umumkan satu announcement yang besar lah dalam masa terdekat berkaitan halal. Tapi halal ni by the time podcast ni keluar, mungkin dah lah kot kan. Tak tahulah. Nanti kita tengok kan. Sebab halal ni kadang-kadang ada orang tanya bila saya perlu ambil halal, bila saya perlu mohon kan. Sebenarnya kalau tanya saya secara jujurnya, tak semua orang perlu ambil halal. Tapi yang saya ada satu nasihat yang saya pernah dapat dulu beberapa tahun lepas sebelum saya apply. Dia cakap selagi tak ada orang tanya dan tak ada keperluan halal tu, sebab halal ni involve cost. Itu kena tahu dulu. So selagi tak ada orang tanya dan tak ada orang concern pasal logo halal tu, dia tahu kita Muslim, kita buat produk macam mana. So kalau ikutkan tak perlu. Unless you ada peruntukan, memang you ada kita ada lebihan duit sikit kita nak invest lah untuk ni. Jadinya baru kita pergi. Sebab benda tu kalau kita spend benda tu tapi benda tu sebenarnya impact dia tak besar, kita nak buat halal tak buat. First kena tahulah ada orang untuk kebersihan apa. Kalau untuk tu dan you ada dana, bajet lebih, tak apa, fine. Tapi kalau you buat benda tu incur cost besar, you kena renovate semua, tapi benda tu tak memberi impact kepada bisnes secara langsung, mungkin you kena consider balik lah. Sebab kadang-kadang banyak je kita tengok kerepek tepi jalan apa kan, tak ada pun halal JAKIM. Because apa kita tahu, peniaga tu kita kenal. Contoh Mak Gayah, kita tahu ni orang kampung Sabak Bernam, kita dah tahu dah. So kita tak perlukan logo tu untuk justifykan benda tu halal. Kita tahu insya-Allah peniaga tu buat benda tu halal. So value untuk logo halal tu mungkin tak memberi impact secara direct lah. Tapi itu juga bergantung kepada dia nak buat bisnes kat mana lah. Betul. Banyak faktor lah. Dan dia buat bisnes tu, dia nak bawa bisnes tu pergi mana. Betul. Kan? So contohnya kalau dia sekadar buat bisnes dekat kawasan rumah, dia punya market pun sekitar kawasan situ, dia tak ada plan nak masuk supermarket apa semua, dan okeylah, mungkin tak ada keperluan. Jadi bergantung kepada kita punya visi jugalah. Kita buat bisnes ni, kita nak bawa ke level mana. Kan? Ada orang memang dia okey je buat bisnes level yang macam tu, dia comfortable, dia selesa dan cukup untuk apa yang dia nak. Kan? Tapi kalau kita nak bawa to the next level, kita kena buatlah benda-benda lain ni. Macam kan? Kita tahu, macam kita cakap tadi lah, roadmap kita nak apa. Contoh tahun ketiga, tahun keempat kita nak pasarkan di Ion ke di pasar raya besar apa kan. So kita tahu apa keperluan dia, kriteria dia. Contoh ada persijilan mesti wajib.
So kita kena dapatkan sebelum tu lah. Betul. So supermarket ni pun ada requirement Ada requirement juga, dia. kan? Halal Jakim pun ada setengah pasar raya dia memang perlukan halal memang Jakim. perlukan. Betul. So itu antara benda yang kau memang plan lah sebab tahu industri tu macam mana kan. Jadi itu mungkin satu tip lah kepada kawan-kawan kat luar kan. So kita tengok kita nak bawa pergi mana. So ini antara benda-benda yang kau sendiri praktis lah Betul. Mungkin so selain daripada, so kalau F&B ni quite straightforward lah. Tadi kita cakap sikit pasal account kan. Dan F&B ni kita faham secara kasarnya in general keperluan untuk pensijilan apa semua kan. Tapi mungkin ada certain practices atau certain pengalaman yang kau sendiri dah buat dalam your business dan berjaya menghasilkan sesuatu for your business. Mungkin ada benda-benda yang macam tu yang mungkin Hafiz boleh share supaya kita juga boleh dapat idea kan, yang boleh membantu kita lah kan, mungkin secara langsung ataupun secara tak langsung kan. Ada tak anything yang kau practice, dapat idea dari tempat lain ke atau idea sendiri ke yang membuatkan kau punya business tu lebih bagus, lebih lancar, lebih besar kan? Ada tak anything yang kau sendiri practice? First mungkin ada dua benda lah yang saya terlintas sekarang lah. Lagi best ada dua. Kita minta satu dapat dua. Bonus. Tapi saya share sikit-sikit lah. Okay. So satu benda tu sebenarnya kita kena betulkan diri kita sendiri dulu lah. Alamak, terus terasa kan. Maksudnya, host pun terasa macam alamak kan. Belum dengar lagi ni tapi okey teruskan. Maksudnya cara kerja kita. Contoh macam kita kena cara kerja kita punya sikap, kita punya attitude, kita punya disiplin tu sebenarnya kena betul dulu. Sebab kalau benda tu asas tu betul, apa-apa yang kita buat lepas tu dia akan teratur. Contohnya kita disiplin, kita punctual. Kita bila buat kerja kita analisa data dulu apa semua. Contoh kalau kita nak buat satu projek ni, projek A, projek B, projek C kan. Kita akan gunakan asas yang sama untuk buat projek tu. So eventually produk tu akan berjaya because of cara kerja kita tu dah betul. Tapi kalau kita tak ada cara kerja yang betul, contoh kita bila kita buat sesuatu tu kita tak buat based on data, kita disiplin tak, lepas tu record keeping pun kita berterabur, kita tak buat based on data, kita tak kaji, kita tak validate market. Benda tu sebenarnya cara kerja kita, habit kita. Tapi kalau kita tak ada cara kerja yang macam tu, kita buatlah apa-apa pun dia akan bonggol. Semua benda ada dia punya halangan dia lah. Cumanya sama ada halangan tu besar atau kecil lah. Dan sama ada mudah untuk kita nak go over lah. Betul. So itu first lah. So first kali is cara kerja lah. Diri sendiri lah. So cara kerja ni kita boleh ada orang panggil SOP kan. Betul. Tapi more important is diri kita sendiri lah, attitude kita, habit kita, betulkan tu dulu. Betulkan tu dulu lah. So first kali yang tu Betul. Okay. So yang kedua? Yang kedua kalau tanya saya macam daripada awal tadi saya asyik sebut roadmap. Okay, Maksudnya roadmap ni yang saya punya ni lah yang saya faham. Roadmap ni adalah kita punya hala tuju dan kita punya target. Kalau sebenarnya saya tak adalah hebat sangat apa pun, tapi ramai orang yang tanya bila tengok kita punya bisnes, tanya, macam mana kau buat macam ni? Aku nak buat bisnes. So apa yang aku perlu buat dulu? So benda yang pertama kalau biasa saya tanya, saya akan cakap kat dia, kau nak buat bisnes apa? Contoh bisnes tudung, nak buat brand tudung, brand sendiri. Saya akan tanya dia, apa yang kau nampak dalam masa 1 tahun lagi? Apa yang kau nampak dalam masa 2 tahun lagi? 3 tahun lagi? 4 tahun lagi? Apa hala tuju contoh bisnes tudung dia, nama dia contohlah A kan? Bisnes A. Apa hala tuju bisnes brand A ni? Kau nampak apa? Kalau dia blur-blur, dia tak dapat jawab, saya akan cakap dia, sebenarnya kau mungkin tak sesuai buat benda ni kot. Macam tu lah. Ataupun mungkin, itu saya kasar lah, tapi mungkin saya tak cakap macam tu lah. Tapi dalam hati saya cakap, kau tak sesuai ni kot. Sebab dia tak tahu hala tuju dia. Contoh, saya bagi contoh senang je. You bawa kereta, keluar dari rumah, masuk dalam kereta, bawa kereta, tapi tak tahu nak pergi mana. Kita tanya, kau nak pergi mana ni naik kereta? Tak tahulah. So, nampak benda tu tak logik. Betul tak? Kita tak tahu. Kita masuk kereta tapi kita tak tahu. Sama juga macam bisnes. Dalam masa setahun, apa brand you nak pergi mana? Contoh, kalau macam Natesti sendiri kita dah bayangkan dah. Waktu kita di rumah tu, kita ada mesin yang kita beli harga 1,000 lebih macam tu kan. Kita dah bayangkan dah. Dalam masa setahun, 2 tahun kita akan update. Mesin kita masih harga contoh sekian 10-12 ribu contoh macam mana.
dalam masa sekian-sekian kita ada persijilan halal. Kita dah tahu dah. Bila kita pegang steering tu, kita dah tahu dah kita nak ke mana. Mungkin kita tak akan capai benda tu, ataupun mungkin masa cepat atau lambat je lah. Itu je lah beza ni. Tapi eventually kita akan sampai, insyaAllah. Kalau kita yakin dan kita ada direction. Sebab bila kita jelas, contoh macam kita balik example naik kereta dan kita jelas, kita daripada sini KL kita nak pergi Penang. Kita dah tahu dah apa yang kita akan tempuh. Tol mana kita akan lalu. Kita nak berhenti kat mana, R&R mana. So sama juga macam bisnes. Kita dah tahu dah. Sebelum kita nak sampai Penang tu, nak buat benda tu, kita dah tahu dah. Kita nak kena buat ni. Dan kita tahu apa nak prepare. Kena isi minyak. Kita dah tahu dah. Ni dekat Tapah ke mana-mana kita kena isi minyak. Kita dah tahu dah. Sama juga macam bisnes. So kita tahu apa yang kita nak buat. Tapi kalau kita tak ada direction yang jelas, you tak tahulah, you bawa kereta pergi masuk kat mana, saya silap pergi Johor dulu, lepas tu patah balik Pahang, baru pergi Penang. Something macam tu. Okay. So yang kedua kena ada roadmap lah. Tapi sekarang ni soalan dia sebelum kita ada roadmap ni. Sebab saya pun ramai kadang-kadang borak dengan usahawan, kita tanya juga soalan kan, kenapa kau buat bisnes ni? Macam kau punya soalan tadi, orang datang tanya, dia baru nak buat bisnes. Tapi macam aku pun jumpa usahawan yang dah buat bisnes tanya, kenapa kau buat bisnes ni? Jadi sebenarnya, ataupun kadang-kadang dia tak ada reason yang betul-betul kuat kenapa dia start bisnes tu. Sebab yalah, kebanyakan dan juga ini mungkin satu kesilapan kita start bisnes sebab kita tengok orang. Betul. Kan bisnes ATM orang panggil kan, amati kan, kan, amati, tiru basi, modifikasi kan. Kita tengok orang tu punya bisnes, kita pun rasa kita nak buat juga sebab kita tengok bisnes tu untung. Kita tengok orang tu buat tudung, kita nak buat tudung juga. Kita tengok orang tu buat peanut butter, kita nak buat peanut butter juga kan. Jadi itu mungkin bukannya tujuan yang betul lah kita nak buat kan. Faham. Dan mungkin ini juga dia start kat situ sebab bila kau tanya, dia tak boleh nampak sebab dia start benda tu bukan sebab benda yang dia betul-betul minat atau dia betul-betul ada kekuatan, ada pengalaman kan. Sebenarnya benda macam tu saya rasa kebanyakan usahawan pun macam tu. Tapi at the end you kena carilah. Mungkin boleh kata semua orang macam tu pada awalnya. Dia buat sebab dia minat, dia buat sebab dia nak duit, dia buat sebab tersepit, kan? Tak ada kerja contohnya kan, tak ada kerja, okey berniaga lah. Tapi at the end sampai satu tahap dia kena tahu kenapa dia buat benda tu. Sebab kalau saya beri contoh, kalau dia buat kerana sebab duit contohnya, duit semata-mata. Bila duit tu tak ada, dia akan motivation untuk dia continue business dia tu, dia akan lari sikit. Dia akan. Tapi kalau dia buat tu lari untuk sikit ke lari banyak? Mungkin lari banyak lah. Ini kalau polite lah kan. Kalau polite lari sikit lah kan. So kalau sebab dia buat tu kita tengok orang selalu tukar bisnes lah. Betul? Dia buat bisnes ni tak jadi kan. Saya sendiri pun lah ada pengalaman macam tu kan. Jadi mungkin macam kau cakap tadi, mungkin kita start bisnes tu kita tak sure. Betul. Tapi tak apalah kan. Kita dah start. Tapi mungkin bila kita start tu kita kena tanya diri kita. Ya, boleh benda tu boleh diperbetulkan balik lah. So kalau kita dah start sekejap tu kita rasa macam tak boleh pergi, tak berapa minat, mungkin itu signal kepada kita untuk kita tukar roadmap tadi kan. Tukar hala tuju tadi supaya kita perjelaskan kepada diri kita. Kan? I think first kali pada diri kita lah, kenapa kita nak teruskan certain things atau kenapa kita tak nak teruskan. Kan? Sebab kadang-kadang selalu kat jumpa usahawan dia dah buat bisnes tu dah lama kan. Kita cakap tukarlah bisnes. Dia rasa macam ada sentimental sikit kan. So kadang-kadang mungkin kita tak boleh rasa macam tu lah kot. Kan? Kalau kena tukarlah kot. Tak boleh sentimental lah. Dia yang penting kena based on data lah. Tu lagi satu kan. Kena based on data kan. Sebab kita agak-agak je kan. Sebab kadang-kadang usahawan yang saya jumpa, even saya sendirilah, tanya, bisnes macam mana? Untung, boleh buat untung apa kan. Tapi turn out bila check betul-betul data financial dia, ini rugi sebenarnya. Something macam tu. Kan. So kalau dia nak tukar bisnes ke apa ke, dia kena tahu lah. Dia tak boleh based on assumption. Cakap, aku kena teruskan juga bisnes ni sebab bisnes ni memang buat duit, memang ni sekian-sekian. Tapi again based on data yang tepat lah. Okay, based on data lah kan. Dan berbalik kepada apa yang cakap tadi lah kan. Habit yang bagus. Betul. Kan. Cara kerja kita yang bagus. Kita simpan data. Kita ada rekod. Jadi kita nak buat analisis pun senang. Betul. Kan. Jadi kita tak adalah semua buat andaian. So itu satu benda yang mungkin boleh kita bantu diri kita dan juga kawan-kawan kita kat luar sana lah kan. Supaya kita boleh inject atau incorporate benda ni dalam kita punya practices lah, dalam kita punya business kan. Tak adalah kata semua 100% perfect kan. Kita start business itu juga yang akan kita teruskan sampai bila-bila. Mungkin ada yang begitu.
Tapi kalau tak begitu pun it's not wrong lah, it's not wrong, that it's not the end of the world lah kata kan. Bukanlah itu kata pemutus yang kita tak boleh buat bisnes. Bisnes ni tak sesuai untuk kita kan. I think komponen yang kita perlu cari, minat kita, kekuatan kita kat mana, dan bila kita buat something tu, kita ada data yang boleh bagi kita the confidence lah kan. Bisnes ni sesuai tak untuk kita, bisnes ni bagus tak untuk kita. Kita validate lah. Kita validate lah. Kita ada that validation lah. Okay, bagus. So mungkin untuk closing jugalah kan. Kita dah sembang lebih kurang 40 minit lah kan. Diam tak diam kan 40 minit kan. So in closing, so itu dua idea yang kita dapat tadi kan. So in closing mungkin ada tak something yang mungkin kau nak pesan kat usahawan di luar sana? Kita nak masuk dah tahun depan ni. Ada yang kata tadi kau kata macam mungkin lebih baik dengan apa inisiatif yang akan di-inject kepada ekonomi. Tapi kita pun tak sure macam mana. So mungkin ada pesanan, tips kan, satu dua benda yang boleh share dengan audience kita. So again, saya bukanlah orang yang bukan orang yang sesuai untuk cakap berkaitan benda macam ni, sebab saya pun baru lagi dalam industri benda-benda usahawanan ni. Tapi yang saya nampak sebenarnya since kita sekarang ni banyak bisnes dalam proses bertahan, dalam proses quit apa kan. So yang saya nampak sebenarnya mungkin apa yang saya boleh sarankan adalah kita kena keluar lah. Kita kena keluar bercakap dengan orang. Macam saya sendiri bila kita ada masalah, biasanya apa yang kita buat adalah kita stuck. Kita duduk seorang-seorang, kita stres, duduk kat bucu katil apa kan. So apa yang saya nampak, kita kena react, kena adapt dengan changes tu cepat. Contoh, bila jadi macam ni kita kena cepat tukar ke, kita improve ke. Dan kadang-kadang idea, kita start dengan idea kita je. Especially kalau bisnes usahawan yang biasa buat sendiri apa kan. Kita start dengan cara kerja kita start dengan idea kita, dan kita kalau kita improve pun improve dalam lingkungan kita je. So apa yang saya boleh mungkin share lah. So kita kena, kalau kita ada masalah tu, sebenarnya kalau tak ada masalah pun kita kena keluar, kita kena berada dalam circle rakan usahawan yang lain lah. Sebab dengan circle yang bagus, kita kadang-kadang boleh dapat update benda tu cepat. Kadang-kadang ada orang dah fokus benda ni dah awal dah. Dia dah tahu dah, oh kita bulan sekian-sekian ni macam ni. Sebab kadang-kadang kita boleh tengok developed country ataupun negara luar. Kadang-kadang trend tu kita kadang-kadang sama ada kita follow ataupun kita yang set up benda tu, create lead trend tu. So biasanya kita because kita developing country kan, biasanya kita akan follow developed country punya trend. Kalau dia kadang-kadang dia akan benda tu dah jadi kat developed country, benda tu 6 bulan dah lepas lah. So baru jadi kat kita. So sama juga bila kita circle yang bagus lah, itu point dia. So bila kita ada masalah, kita ada circle yang bagus, kita keluar, kita tanya, kita share. Kadang-kadang benda tu bukan secara direct settlekan masalah kita. Tapi benda tu kadang bagi ruang, buka kita punya minda. Kadang-kadang kita cakap, aku ada masalah ni lah, aku memang dah setahun dah tak boleh selesaikan. Aku rasa benda ni tak ada penyelesaian. Tapi tiba-tiba kawan tu bagi cakap something je. Cakap, kenapa kau tak buat ni? Aku ada kenal macam ni . Mungkin kita rasa benda tu tak menyelesaikan secara direct, tapi bila dia perkenalkan kawan dia, contoh dia ada masalah, tiba kawan kepada kawan kita tu, dia kenal seseorang yang boleh bantu selesaikan masalah kita ni. Dan masalah yang setahun, mungkin 10 tahun masalah, boleh selesai dalam berapa saat je. Contoh. Betul. So itulah point dia. Kalau kita rasa sedih, gusar, kita pun rasa macam ni, cuba cari circle yang bagus, kawan-kawan yang lain, cuba keluar. Cuba cari kawan-kawan yang betul, dan insya-Allah otak kita akan tenang sikit lah. Itu secara tambahan lah. Maksudnya yang lain-lain dari segi rohani tu saya tak nak usik lah. Benda tu saya pun bukan ustaz apa. Tapi dari segi side yang lain adalah kita cari networking yang betul lah. So terima kasih Afif. Banyak content yang best apa yang kita dapat share hari ni kan. Tapi tak naklah ulang balik kan. Korang boleh rewind ni tengok kan. Tapi yang last point tadi lah, last point kita, kalau kita tengah stres, kita tengah gusar, kita tak tahu hala tuju kita kan,
kita keluar. Kita jangan duduk seorang-seorang kan, sebab ramai saya jumpa usahawan juga kan, lepas berminggu-minggu tak nampak kan, tanya itulah tengah down sikit, tengah stres, dia duduk seorang-seorang. Betul. Jadi kita jangan duduk seorang-seorang kan, kita pergi cari circle yang baik kan, circle yang positif yang boleh bagi kita idea. Betul. Kita mungkin tak dapat penyelesaian directly, tapi kadang-kadang macam kau cakap lah, indirectly. Betul. Tapi kita duduk dalam circle yang baik, networking. So harapan kami juga kan, dengan podcast begini, kita boleh create satu circle, create satu platform networking di mana kita boleh kongsi kan, kita panggil lebih ramai usahawan dalam bidang yang berbeza-beza, supaya kita boleh sama-sama belajar kan, dengan idea-idea ni mungkin kita boleh upgrade juga cara kerja kita kan, idea kita, supaya kita tak stuck. Betul. Kan, yang penting kalau kita dah rasa stuck, kita nak unstuck lah kan. Betul. Nak keluar daripada itu kan. Jadi itu saya rasa pesanan yang baik untuk kita akhirkan kita punya podcast hari ni. So kalau korang stuck apa semua, tengok podcast ni atau pergilah cari circle-circle yang baik kan. Kita teruskan nanti dengan siri yang akan datang, kita invite lagi lebih ramai, supaya ini juga boleh jadi satu platform yang macam tu lah. Satu circle yang bagus, satu siri yang kita boleh berkongsi lebih banyak benda kan, dapat idea yang supaya kita boleh cari idea-idea yang boleh banjukan diri kita dan juga kita punya bisnes. So terima kasih Afif kerana sudi meluangkan masa. Jadi dengan itu kita sudahi dulu kita punya podcast siri yang ini. Kita jumpa siri seterusnya dalam podcast Richard Usahawan. So terima kasih semua dan kita jumpa di video seterusnya. Assalamualaikum.